Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, iaitulah bab yang membincangkan tentang perkara-perkara akhlak-akhlak, amalan-amalan yang perlu kita beramal dengannya. Iaitulah bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Yang kita nak bincangkan ini iaitulah ikhlas. Yang pertama dalam bab ini apa dia? Yang pertama, taubat. Bila orang itu nak taubat, dia kena khauf, ada perasaan takut pada Allah baru dia taubat. Kalau dia tak takut, dia tak taubat. Kemudian dia ada pula peringkat zahid, tak mahu pada dunia dah, baru boleh takut ke Tuhan. Bila nak jadi orang zahid, mesti bersifat dengan sifat sabar. Kerana ujian datang. Orang lain suka ria belaka dengan dunianya, dengan apanya. Tiba-tiba kita duduk diam seorang. Kalau kita dapat sabar, maka kita mesti bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syukur ini satu amalan yang ada dalam diri manusia. Kemudian untuk menjaga semua yang terlepas itu, mesti ada satu sifat lagi, namanya sifat ikhlas. Sifat ikhlas ni di antara sifat yang tinggi, kerana ialah yang menentukan amalan seorang manusia itu diterima ataupun tidak. Kata dalam kitab ni, ketahui olehmu. Jadi dia minta supaya kita tahu bahawasanya ikhlas itu, tulis dekat tepi itu, ikhlas tu apa dia? Takrif ikhlas tu apa? Itu menunggalkan Allah. Apa makna menunggalkan? Jadikan Allah Ta'ala itu tunggal. Makna mengesakan Allah Ta'ala pada segala ketaatan, dengan qasad, dengan tujuan semata-mata kerana Allah. Apa makna ikhlas? Mengesakan Allah Ta'ala dalam semua amalan kita. Itu makna ikhlas. Kalau kita buat kerana Allah tapi nak suruh orang tengok, mengesahkan Allah ke? Ada campur sikit, ada campur dengan nak suruh orang tengok, maka itu ikhlasnya sudah turun darjatnya. Kalau kita nak menunjuk-nunjuk, itu jadi riak. Lain pula, rusak terus. Ini kena ingat semua. Dan iaitu bahawa menghendaki ia dengan taatnya itu, ketaatan yang kita buat, amalan-amalan yang baik yang kita kerja ni, kita nak untuk siapa? Semata-mata menuntut taqarrub, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada akan sesuatu yang lain daripadanya, bukan kerana sesuatu yang lain. Ini dipanggil ikhlas. Apa dia ikhlas? Semua ketaatan, amalan-amalan yang kita buat semata-mata kerana nak mencari, nak menghampirkan diri, nak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak nak benda-benda lain seperti puji manusia. Kita buat ibadat nak suruh orang puji. Oh, kuat dia, awak solat, kuat awak ni. Itu dia panggil nak suruh orang puji, kan? Dan harta benda, kita nak ibadat ni kerana nak benda, nak projek. Ingat baik. Ini bila ada orang jemput kita pergi, nak suruh apa saja majlis dia panggil, jangan diingat pergi tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada kira aku pergi ni, malam ni dapat kain sarung lagi, dapat makan pulut lagi, dapat tu, dapat ni lagi. Kita dapat tu lah, hak dapat atas ni. Maknanya kita buat dengan cara yang demikian. Dan dimuliakan. Kita buat kerja nak suruh orang mulia pada kita. Ini penyakit berat. Dan lainnya daripada segala tujuan keduniaan. Kita kerja untuk Allah, tetapi masuk dalam kerjaan tersebut unsur-unsur yang bersifat keduniaan, maka itu dia panggil rusak ikhlas. Ni memang tinggi darjat. Orang yang boleh naik taraf ikhlas al-mukhlisin, bukan sebarang manusia. Maka kita yang duduk taraf yang rendah sekalipun, biarlah kita berusaha sedaya upaya kita untuk meletakkan semua amal yang kita buat itu ikhlas
kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi huraian ta'rif, definisi ikhlasnya sedemikian. Dan bahawa ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji. Ingat. Ikhlas ini duduk mana? Dalam hati. Hari ini kalau kita pergi majlis-majlis perkahwinan ke majlis apa saja. Bila kita nak bagi hadiah pada orang, tulis kat luar, tidak? Dengan ingatan tulus ikhlas daripada sekian-sekian orang. Waktu nak bagi tu, Allah istiak panggil ramai-ramai. Mana tuan rumah tu? Panggil pula nak suruh orang tengok berapa besar hadiah bawa ni. Tulis kat atas tu dengan tulus ikhlas. Jadi kau tulis macam tu. Dia bukan duduk di tulisan. Dia duduk di hati kita tu. Kita beri itu betul-betul ikhlas kau. Kau pergi nak tunjuk pada orang. Lagi besar majlis kahwin, lagi besar hadiah contohnya. Marah kita. Lagi ramai orang, lagi banyak kita derma. Ini pun satu penyakit juga ni. Penyakit-penyakit ni kita kena sebut. Dan kita kena bincang serta kita kena kaji supaya kita dapat mengelakkan diri. Menjauhkan diri daripada sifat-sifat ni. Yang pertama, ikhlas itu adalah merupakan kelakuan hati yang dipuji. Amalun mahmud. Dan tiada diterima akan amal ibadah melainkan dengan dia. Tanda-tanda itu. Ibadat seorang hamba ini, bagaimanakah cara nak suruh Allah Ta'ala terima ibadat kita? Jawabnya dengan dua cara. Yang pertama seperti dalam kitab kita ni, ibadat itu mesti ikhlas kerana Allah. Tulis kat kitab tu. Yang pertama, ibadat itu ikhlas kerana Allah. Syarat yang kedua, mesti bertepatan dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara ringkasnya, secara mudahnya dia tulis al-ikhlasu wal mutaba'atu. Itu untuk orang pandai bahasa Arab. Syarat amalan nak terima itu dua, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas hati, dan dari segi cara buat, kaifiat nak buatnya mesti mengikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikhlas, saya ikhlas ni, tapi tak ikut Nabi buat, tidak diterima. Ikut cara Nabi 100%, ikut sunnah betul-betul, tapi hati pula tak ikhlas, pun Tuhan tak terima. Jadi kita kena letak dua. Zahirnya ikhlas, batinnya mutaba'ah, ikut yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Mana-mana amalan yang tidak ada daripada Nabi, kita tinggalkan. Telah berfirman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Maksudnya, dan tiada disuruh akan mereka itu melainkan untuk menyembah mereka itu akan Allah Ta'ala pada ketika membersihkan mereka itu baginya akan agama daripada syirik yang besar dan syirik yang kecil. Jadi selepas syirik kecil itu tutup kurungan sesat terjemahan dan penjelasannya. Wa ma umiru, mereka tidak diarah, tidak disuruh illa liya'budullah, kecuali supaya mengabdikan diri menyembah Allah Ta'ala mukhlisin, dalam keadaan kita ikhlaskan agama kita ni kepada Allah Ta'ala, tidak ada syirik dan tidak ada perkara-perkara yang menyalahi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tu dalam kitab kita ni, atas kaf tu macam ada titik ga. Salah tu, buang. Dia tulis syirik. Tidak ada syirik. Sama ada yang besar dan yang kecil. Yang besarnya lagi dahsyat. Yang kecilnya apa? Iaitulah riya. Kita dah belajarkan dalam sifat riya yang lepas. Wal iyaz billah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha
fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tengok hadis ni, rawahu asy-syaikhan. Nombor 2 di bawah tu diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Terjemah Syaikhan. Dia tulis dalam kitab rawahu asy-syaikhan. Siapa dia Syaikhan? Bukhari dan Muslim. Dalam kitab hadis daripada Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala. Sayyidina Umar meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis innamal a'malu binniyat. Artinya hanya saja bahawasanya sah segala amal ibadat itu dengan sebab segala niat. Maknanya diterima segala amalan itu dengan sebab niat. Niat betul, maka amalan pun baik. Tapi kita kena ingatlah, niat-niat itu di dalam perkara yang kita kena niat dan perkara-perkara yang harus kita buat. Jangan pula kita pergi ambil benda tak baik. Kita pergi curi. Rumah orang kaya ni bakhil sangat. Kita rompak rumah dia sebab dia bakhil. Tujuannya apa? Nak ambil duit ni, nak bagi kau orang miskin dalam kampung ni. Itu tak betul. Tidak jadi niat. Seperti hari ni mungkin kita banyak dengar dalam berita ke, dalam khabar ke, dalam apa saja TV ke, iklan-iklan badan kebajikan mengutip mengadakan majlis makan malam amal untuk anak yatim ke, untuk apa, untuk apa. Penganjur tu, untuk penganjur tu apa? Orang-orang yang tidak tutup aurat, bercampur gaul laki-laki perempuan, majlis tu dengan melompat-lompat, tari menari. Itu bukan nama amal kebajikan, nama dia amal syaitan. Nama apa? Amal syaitan. Tidak menghalalkan cara. Kita nak bantu orang miskin, minta derma baik-baik. Bukan dengan kita buat majlis tari menari, majlis joget-joget, kemudian nak kutip derma, nak beri pada anak yatim. Nyanyi anak yatim tu. Bagi derma baik-baik. Jangan duk bersindung di sebalik nama-nama Islam. Setengah ni bersindung di sebalik nama Palestin lah, di sebalik nama anak yatim lah, di sebalik nama tenaga ni. Tapi majlis yang dia buat tu majlis maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak. Tidak ubah niat yang baik itu, tidak mengubah. Kerana dia syarat dia mesti mengikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita cerita, 3 orang pemuda datang berjumpa dengan isteri Nabi. Ingat tak? Seorang tu kata, aku tak nak kahwin. Yang kedua kata, aku tak nak tidur, nak tahajud. Yang ketiga kata, aku tak nak makan, nak puasa terus. Nabi marah. Nabi kata, aku berkahwin, aku makan dan aku puasa, aku tidur dan aku bertahajud. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa dia tak suka dengan sunnah aku, dia bukan umat aku. Niat baik. Kita tak boleh kata, 3 orang ni melampau lah, niat tak baik. Tak. Niat dia betul-betul nak beribadat kepada Allah Taala, tapi cara dia tidak kena dengan Nabi. Maka ditolak. Nabi kita tolak balik, Nabi kita betulkan supaya mereka kembali kepada fitrah manusia. Jadi segala amalan itu diterima dengan sebab niat. Dan hanya sahaja bagi tiada seorang apa yang ia berniat dengan dia. Dia niat apa? Artinya tiada baginya barang yang tiada berniat akan dia. Kalau kita tak niat, tak dapat. Hatta kita makan nasi. Orang tanya, kenapa makan nasi? Nak suruh kuat. Siapa nak kuat, nak main karate. Boleh lah main karate. Itu salah. Tapi kalau kita tak, kenapa makan? Nak kuat. Sebab apa nak kuat? Nak beribadat kepada Allah. Boleh pahala. Ya kan? Hatta orang kahwin. Ni hari ni mesti orang kahwin ramai ni. Kenapa berkahwin? Yang pertama sekali, nak ikut sunnah Nabi SAW. Lagi, Nabi kita minta supaya meramai ke umat. Kahwin nak suruh ramai umat. Lagi, nak jaga nafsu daripada terjebak kepada maksiat. Semua tu boleh pahala berlaku. Itulah yang kita nak tegur sangat ni. Boleh pahala. Tapi sayangnya banyak bala dalam majlis perkahwinan kita. Majlis mak andam. Orang panggil mak andam, dia panggil pok andam. Pok andam tu, baca andam dah, akhir jadi pondan jadi. Ini hak banyak sekarang ni. Pergilah rumah Tok Lebar ke Tok Haji ke Tok Jahir ke, serupa berlaku. Duduk main dengan pok anda, dengan pondan ni berlaku. Buat maksiat. Ni buat maksiat. Ini masalah hari ni. Masalah yang berlaku.
Niat yang baik nak berkahwin. Ikut sunnah Nabi. Tapi cara pelaksanaan tidak betul. Jadi dalam hadis ni panjang cerita dia. Jadi setiap orang itu apa yang dia niat. Dan tiada baginya barang yang berniat akan dia oleh orang yang lain. Jadi syarat kita niat boleh kita. Kalau orang lain niat boleh dia. Maka barang sesiapa yang berhijrah, berpindah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka berpindahnya itu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini peringkat awal lah. Orang berhijrah kerana Allah. Ada orang berhijrah kerana nak ikut perempuan hijrah. Bolehlah apa yang dia nak. Artinya, sesiapa yang berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka berpindahnya itu mulia dan diterima dan diberi pahala. Hijrah. Hari ini mana ada hijrah lagi? Hijrah sudah tamat. La hijrah ba'dal fathi. Kita kena ingat ada hadis hijrah umum. Nabi mengatakan la hijrah ba'dal fathi. Betul. Itu hijrah tempatan. Hijrah bertempat. Daripada Mekah ke Madinah sudah tamat. Dengan pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 hijrah. Tapi hijrah lain banyak lagi. Hijrah daripada benda-benda yang dilarang oleh Allah dan Rasul, itu hijrah. Dulu kita dah buat benda mungkar, hari ni kita hijrah ke masjid. Tak buat benda maksiat, itu hijrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'al hijrah hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak putus selagi adanya pintu taubat terbuka. Bila pintu taubat tutup, apabila nyawa sudah dihalkum, pada waktu itu pintu taubat tertutup, tak ada peluang lagi orang itu nak bertaubat. Ataupun matahari sudah naik di sebelah barat, pada waktu itu tak ada masa nak taubat lagi. Ini dia. Dan sesiapa yang berpindah kerana dunia yang mendapat ia akan dia, atau kerana perempuan yang hendak berkahwin ia akan dia, maka berpindahnya kepada barang yang berpindah ia kepadanya. Jadi setakat itulah dia. Ilama mahajar ilaihi. Tutup kurungan setakat itu. Tamatlah terjemah hadis. Jadi orang yang berpindah kerana dunia sangat keji, kerana menzahirkan ia akan berpindah kepada Allah dan Rasulnya, dan menyembunyikan ia akan yang menyalahinya, sekalipun mencari harta dunia, dan perempuan itu harus pada syarat. Kita nak cari harta harus. Siapa dia kata tak harus? Nak kahwin dengan perempuan harus. Bahkan setengah orang tu wajib kena kahwin. Kalau nafsu dia sudah tidak tahan lagi, dia duduk mengarut, duduk menggelora ni, maka dia tak boleh lagi dia buat macam tu. Tetapi kita kena ingat, hijrah, benda-benda ibadat kerana Allah, tiba-tiba kita pergi tukar menjadi kerana manusia, sangat keji. Kerana kita zahirkan amalan itu ikut Allah dan Rasul, ibadat. Tapi batinnya, hatinya nak kepada keduniaan. Maka itu dia panggil sangat keji. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Tengok nombor 3. Lepas pada ibadi tu, letak nombor 3. Tulis nombor 3 selepas daripada ibadi. Sebab nota kaki di bawah ada. Semua nota kepala tak ada. Nota kepala tak ada, nota kaki ada. Jadi kena tambah nombor di situ untuk menyelesaikan masalah. Hadis ini diriwayat oleh Al-Hasanul Basri mursalan. Apa makna mursal? Dia tidak angkat kepada sahabat, dia angkat terus pada Nabi. Ini kita belajar ilmu hadis sikit. Hadis ni dipanggil hadis marfu'. Apabila diriwayat oleh sahabat kepada Nabi, daripada Nabi. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Itu dipanggil hadis marfu'. Tapi kalau kata Hasan Basri, Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, tabi'in, bukan sahabat. Tiba-tiba Hasan kata, qala al-Hasanu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlasu sirrun.
maka itu mengatakan bahawa hadis itu mursal. Maknanya hadis ini tabi'in, riwayat daripada Nabi, sedangkan dia tidak sahabat. Mesti ada seorang yang gugur di tengah jalan. Siapa gugur? Sahabat gugur di tengah jalan. Ini dipanggil mursal. Mana mursal tu? Hadis yang lompat terus pergi ke Nabi. Sedangkan tabi'in tak mungkin jumpa dengan Nabi kecuali ada jalan, melalui jalan sahabat. Maka itu dipanggil mursal. Maka hadis ini jelaslah kata ulama, hadis dhaif. Dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin pun dia kata banyak cerita ni. Rawi-rawi dia ni matruk dan macam-macam cerita lagi. Kita tulis tepi itu hadis ini mursal, maknanya hadis itu lemah, dhaif. Artinya bermula ikhlas itu satu rahsia daripada rahsiaku. Aku simpan akan dia, aku letakkan, aku taruhkan dia pada hati mereka yang aku kasih akan dia daripada segala hamba-Ku. Tutup kurungan sekali. Dan ketahui olehmu bahawa ikhlas itu 3 peringkat. Ikhlas itu ada 3 pangkat ataupun 3 peringkat, 3 darjat. Seperti yang menyebut akan dia oleh Syekhul Islam di dalam syarah Al-Qushairiyah ataupun syarah Al-Qushairiyah. Syekhul Islam di sini, kalau dalam kitab fiqh ulama-ulama Syafi'i ini, maksud dia Zakaria Al-Ansari. Tanda situ. Syekhul Islam, nama dia Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Mana setiap mazhab tu dia ada Syekhul Islam dia sendiri. Orang mazhab Syafi'i, Syekhul Islam dia siapa? Zakaria Al-Ansari. Orang mazhab Hambali, kalau dia kata Syekhul Islam, Ahmad bin Abdul Halim. Jadi setiap orang tu ada Syekhul Islam. Katanya peringkat yang pertama atau pangkat yang pertama, darjat yang pertama, bahawa mengerjakan oleh hamba akan amal ibadah kerana semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat ibadat kerana Allah Ta'ala saja, tak ada apa-apa. Maka ini ikhlas yang lebih tinggi darjatnya. Tarahnya tarah sangat tinggi kedudukannya. Peringkat yang kedua ataupun pangkat yang kedua, ikhlas yang pertengahan. Ini cara ikhlas kita ni, ikhlas yang kedua ni tarah pertengahan. Iaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadah kerana menuntut pahala dan kerana lari daripada seksa. Ikhlas tapi kita nak pahala. Ikhlas tapi kita tak mau azab. Tak jadi masalah. Sebab Nabi kita beri tawaran istimewa. Siapa dia berkata Subhanallah 33 kali selepas salat, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar berapa? 33 kali, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kita buat setiap kali lepas salat, tak tinggal zikir ni. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Diakhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah sampai ke akhirnya. Jangan tinggal lepas salat. Sebab Nabi kata akan diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi tawaran itu tawaran istimewa. Cuma dalam kitab ini mengatakan bahawa darjah tu darjah kedua. Darjah yang paling top, paling atas sekali, kita tak fikir kepada darjah. Kita tak fikir kepada pahala. Yang kita fikirnya, aku buat ni kerana nak taqarrub ila Allah. Itu darjah yang pertama. Darjah yang ketiga, pangkat yang ketiga, ikhlas yang lebih rendah, iaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadah supaya memuliakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia, atau supaya selamat ia daripada kebinasaan dunia. Jadi kita buat ibadat nak selamat, buat ibadat nak kemuliaan. Kan Allah Ta'ala janji kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa dia takut Allah Ta'ala jadi beri dia kelepasan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan rezeki kepada dia sekira-kira dia tak tahu rezeki mari ke mana. Tiba-tiba je mari.
Alhamdulillah. Jadi itu di antara rezeki. Contohlah, kita hari ni rasa sempit bila kita isytihar buat asrama pelajar ni. Projek nak 1 juta duit, rasa tak cukup 1 juta dengan barang yang melambung naik hari ni. Barang ni naik 2-3 kali setahun naik dah. Bila naik minyak, barang naik elektrik, barang naik. Lepas mai subuh, tengok buka dalam telefon, ada SMS mari. Dia kata, "Ustaz, saya sudah masuk derma dalam tabung pembangunan Pondok Sungai Durian sebanyak RM100,000." Kita tak percaya, kata betul kau ni. Gurau-gurau. Pagi-pagi buta ni kurang. Tak percaya. Anda pun tak jawab SMS dia. Macam orang gurau ni, RM100,000 main-main gini. Bila kita telefon balik, betul. Cek dalam akaun, RM100,000 masuk. Min haitsu la yahtasib. Orang mari. Tengok. Jadi balik pada cerita kita lah. Bukan untuk Abu Anas, untuk asrama. Kalau untuk kita segar dah kita juga. Pangkat ni dia kata pangkat darjah 3 lah. Kita buat amal kerana nak kesenangan, nak kemuliaan. Tapi kerana Allah. Cuma janji Nabi nak beri tu. Seperti, tengok dia buat contoh di sini. Nak amal ibadat supaya memuliakan akan dia Allah Ta'ala dalam dunia. Seperti tengok contoh dia, mereka yang membaca surah Al-Waqi'ah supaya memurahkan Allah Ta'ala akan rezekinya. Tiap-tiap malam baca surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Baca sampai akhir. Kenapa ni awak ni tiap-tiap malam dia baca surah Al-Waqi'ah ni? Yang saya dengar ada riwayat dia mengatakan bahawa siapa dia baca surah Al-Waqi'ah, orang ni tak kena apa-apa. Tidak fakir. Baca dia kerana takut fakir. Baca. Itu dia panggil baca surah, baca Quran kerana nak kelebihan tersebut. Tidak jadi masalah. Nak semuanya darjat tu darjat kurang daripada darjat yang pertama tadi. Atau selamat dia daripada kebinasaan dunia. Yang keduanya, seperti mereka yang membaca Qul a'udzu birabbin nas supaya dipelihara akan dia daripada was-was syaitan. Tadi kita dah baca tadi, siapa dia baca ayat kursi, baca amanah Rasul, baca 3 qul, dia tiup tubuh dia pula dekat nak tidur, Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada gangguan apa saja. Jadi kita baca ni ayat Quran, tapi kerana nak sesuatu. Ini dia panggil ayat pagar. Hari ni orang nak tanya, "Ustaz, tak ada ke ayat-ayat pagar?" Dia nak pagar tubuh lagi, pagar rumah lagi, pagar kereta lagi, pagar tu pagar ni, habis semua pagar belakang. Kata tak ada masalah. Ada ayat pagar. Bila kita cerita ada ayat pagar ni, semangat selalu nak mari. Kata tak payah mari, tak apa. Saya ijazah terus online dalam telefon. Ayat apa? Baca waktu petang, ayat kursi. Baca amanah Rasul. Baca 3 qul ni, 3 kali. InsyaAllah, Nabi kata orang ni selamat. Lemah lalu semangat. Dia ingat kau nak baca ni macam satu benda yang kena ijazah, bawa puluk kuning, bawa ayat panggang dulu, baru jadi. Kalau main online gini, oleh ustaz ni tak boleh. Manusia, mentaliti orang Melayu ni lagu tu cerita. Tak apalah. Yang pentingnya darjat kita masih lagi dalam ikhlas. Kita nak ikhlas ya. Nak naik tinggi-tinggi taraf tu wali belakang dah kita ni. Dia mau dipanggil wali kecil. Dan barang yang lain daripada 3 pangkat ini, maka tiada ia ikhlas. Bahkan adalah ia riya wal iyaz billah. Siapa dia tak ikut 3 darjat tadi, maka orang ni orang riya, orang yang rusak amalnya. Dan berkata Al-Imam Al-Ghazali, tulis gelar dia Abu Hamid, nama dia Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, meninggal pada tahun 505. Imam Ghazali ni mati pada tahun 505 rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya Al-Arba'in, kitab 40 dia, ketahui olehmu bahawasanya bagi ikhlas itu hakikat dan asal dan kesempurnaan. Kita belajar Imam Ghazali kata apa oleh. Ikhlas ni ada 3 perkara. Asal dia, hakikat dia, asal dia dan kesempurnaan. Maka ini 3 rukun. 3 rukun ikhlas ni 3 perkara.
Dan bermula asalnya niat. Artinya menghendaki akan wajah Allah Ta'ala. Kita buat segala benda, kita niatkan Allah. Kerana padanya ikhlas. Dalam niatkan Allah Ta'ala tu, marilah ikhlas. Dan bermula hakikatnya. Hakikat ikhlas itu menafikan campuran daripada niat. Niat kita jangan bercampur. Di antara kerana Allah dengan kerana nak benda. Kalau bercampur, maknanya dia tidak ada hakikat ikhlas yang sebenar. Dan bermula kesempurnaannya as-sidqu, iaitulah benar. Apa yang kita kata ni betul-betul. Sungguh kita nak kerana Allah, bukan kata dengan mulut saja. Senang kan ni? Senang kata, payah buat. Senang kata, payah buat dah. Dan bahawasanya, dia bertali ni. Kalau orang main carta agak, dia panggil carta yang bersambung. 3 peringkat. Daripada 3 peringkat ni turun pula kepada 3 perkara pula. Hakikat, asal, kesempurnaan. 3 perkara ni dia pecah pula. Benar itu apa benda? Dan bahawasanya benar itu baginya 6 peringkat. Ada 6 pangkat pula, 6 peringkat pula. Barang siapa sampai ia pada sekaliannya akan pangkat sempurna, nescaya patut dinamakan akan dia dengan siddiq. Letak bagi namanya siddiq, artinya orang yang sangat benar. Nak tahu tarah. Pertama, kita tengok benar ni duduk di mana. Hari ni kalau kita tak boleh yang ni, kena buat biar jadi orang ni. Yang pertama, benar pada perkataan, pada segala kelakuan. Apa yang kita kata, biar benar. Jangan kita kata saja dengan mulut, hati lain. Ataupun kata depan orang, tapi bila kita buat duduk seorang-seorang, lain cerita. Maka ini berat. Benar perkataan, hak yang kita ucap betul. Yang kedua, benar pada niat. Niat kita biar betul, iaitu bersih padanya oleh yang menyeru kepada kebajikan. Kita panggil orang buat kebajikan, kita juga buat. Ini takut ni. Kita suruh orang buat, kita tak buat. Artinya tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan. Mana kita panggil, kita jadi pendakwah pada yang baik. Maka jika ada padanya campuran, maka sungguhnya telah luput oleh benar pada niat. Kalau bercampur, suruh baik, buat benda tak baik juga, niatnya sudah bercampur. Dan yang kedua ini kembali ia kepada ikhlas. Balik semula kepada ikhlas tadi. Tengok setakat mana ikhlas kita. Peringkat yang ketiga, benar pada cita-cita, harapan. Seperti mencita-cita oleh seorang atas bersedekah. Kita ni nak sedekah. Aku kalau kaya, aku sedekah. Jika ada baginya harta. Dan cita-citanya itu terkadang daif, lagi taraddud. Daif, lemah. Taraddud makna tidak konsisten, tidak tetap. Taraddud dia panggil tidak tetap. Sekali nak, sekali tak nak. Sekali nak, sekali tak nak. Dan terkadang putus, lagi kuat. Ada kalanya putus cita-citanya, ada kalanya kuat. Maka cita-cita yang kuat, yang putus itu dinamakan akan dia yang benar, yang kuat. Orang yang boleh cita-cita dia ni nak buat benda baik, tapi kadang-kadang putus, kadang-kadang mari, macam gelombang dia panggil. Dan yang keempat, benar pada menyempurnakan cita-cita itu. Dengan bahawa tiada menyalahi ia akan cita-cita yang benar, lagi kuat itu. Seperti firman Allah Ta'ala, Rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Surah Al-Ahzab ayat 23. Artinya beberapa orang laki-laki yang benar oleh mereka itu akan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atasnya. Tutup kurungan. Tidak jelas ayat ni. Laki-laki yang membenarkan janji dia dengan Allah. Siapa? Para sahabat. Sahabat ni bila dia pergi berperang, dia kata aku akan tunjuk kepada Allah Ta'ala apa yang aku nak buat hari ni.
Di antaranya kita cerita dah dulu, Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia kata aku la ilaha illallah, aku akan tunjuk pada Allah Ta'ala apa yang aku akan buat hari ini. Dia masuk medan peperangan, selepas berperang orang cari mayat Anas bin Nadar, hancur, tak jumpa. Ini rijalun sadaqu ma'ahadullah. Orang laki-laki yang berjanji dengan Allah, dia benar. Kita hari ini, kita berjanji dengan Allah, ya Allah, aku nak menafkahkan diriku ni fi sabilillah, untuk jalan dakwah kepada Allah. Ada kala kita lemah, ada kala kita kuat, letih. Kadang-kadang pergi ceramah jauh-jauh, naik kereta, naik kapal terbang, turun-turun tengok sampul, minyak pun tak cukup, lemah nak pergi pula. Jangan. Tepat lagu tu lah kita nak pergi semacam, nak pergi pula situ sebab nak uji iman kita, nak tengok. Tapi kalau orang ni jemput pula, ustaz ceramah pas saya, 100 halas saya cari, tak boleh pergi, saya ada. Padahal sebenarnya dia kosong, tak ada jadual, tipu. Ini ustaz penipu namanya. Sebab duit tak banyak, tak nak mau pergi. Berlaku. Ada kawan-kawan kita, wal'iyazubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala dan kita sama-sama berdoa, jangan kita jadi macam ni orang. Dia beri tarikh pada orang nak pergi ceramah di masjid kecil. Bila mari masjid besar, tempat majlis-majlis utama yang dijangka angkanya, sampulnya tebal, dia batal masjid kecil. Tuan Nazir minta maaf, saya tak boleh pergi, saya sibuk. Sedangkan dia bagi jadual, orang dah buat persiapan, tulis banner siap naik dah. Sanggup meninggalkan kerana dia dapat tawaran yang lebih besar. Ini kita nak rijalun sadaqu ma'ahadullah, laki-laki yang benar-benar janji dia kepada Allah. Dia janji nak nafkah diri dia untuk dakwah fi sabilillah. Jangan kira apa yang ada di hadapan, kata di pepatah kata bujur lalu melentang patah. Ini bukan dia lah buat dakwah. Mana kalau jalan straight kita pergi. Orang sekat dakwah kita, lawan. Jangan tak lawan. Lawan ikut kemampuan lah. Kalau tak ada kemampuan tinggi, lawan kuat-kuat, awak jawabnya rebah tengah jalan lah kita. Kan Nabi nasihat ada dalam asar dia kata, fa innal mumbatta la ardan qata'a wa la zahran abqa. Orang yang naik kuda tak berhenti-henti ni, lari pecuk siang dan malam, akhir sekali tak sampai ke penghujung. Bumi yang nak pergi pun tak sampai, kuda dia pun mati tengah jalan. Jadi kita dalam dakwah ni kena ada hikmah. Kita berjalan biar cukup limit, tengok gear padan, minyak banyak mana, kapasiti kereta kuat mana, kita berjalan setakat yang boleh. Tengok jalan pula depan tu, kereta enjin turbo kita kata, tapi jalannya belum bel, lari derah balik kuat lah jawab dia. Itu dipanggil hikmah fi dakwah. Nak cerita sini orang yang benar dalam janji dengan Allah, dan yang kelimanya benar pada segala pekerjaannya, segala perbuatan kita, meniaga kita, muamalah kita dengan manusia, janji kita dengan orang. Ini yang paling takut sekali, janji itu janji. Dengan bahawa adalah ia dengan kelakuan yang tiada menunjuk ia atas suatu daripada yang di dalam hatinya, melainkan hatinya bersifat dengan dia. Allahu Akbar. Apa yang kita zahirkan ini, itulah yang ada dalam hati kita. Payah tu. Macam mana nak tunjuk? Kita dah tunjuk baik dengan orang, tapi hati bergelora. Bermula maknanya bersamaan di dalam dan di luar. Yang hatinya macam ni, yang di luarnya macam ni sama. Maka jika tiada bersamaan, nascaya tiada ia benar. Allah, orang ini bukan orang benar. Bahkan terkadang adalah ia riya, seperti menzahirkan ia akan khusyuk anggotanya. Allah, waktu berjalan depan orang tunduk gini, kalau salah sepak semut pun tak mati. Waraknya berjalan, tak ada orang. Ya Allah, Masya Allah. Dia cabut piyah dia tu, lopak lebih pada anak kera lagi. Buahnya. Ini dipanggil warak depan orang, belakang orang berat. Dan di dalam hatinya, dia buat khusyuk tadi dalam hatinya untuk apa? Supaya dipuji akan dia. Nak suruh orang puji dia. Warak dia ni. Wali besar ni. Yang keenamnya, benar pada segala amal yang batin, seperti khauf, takut pada Allah, dan sabar dan tawakal. Iaitu bahawa mengetahui akan makna khauf, takut, dan raja, harap, dan sabar, dan syukur, dan tawakal, dan lainnya, serta merasa ia akan sekaliannya dalam hatinya, artinya telah jadi segala kelakuan itu tabiat baginya. Maka wallahu ta'ala alam,
kita akan sambung bab yang ketujuh pada menyatakan tawakal. Jadi insya-Allah tawakal ini menjadi perbincangan kita pada jalsah kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.